Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar SPM sekalian? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Saya Cikgu Zuki. Hari ini mari kita sama-sama buat ulang kaji pantas untuk subjek biologi tingkatan 4. Okey, untuk subjek biologi tingkatan 4 ni ada dua tema, iaitu asas biologi dan juga fisiologi manusia dan haiwan. Okey, untuk tema yang pertama iaitu asas biologi, ada 7 bab. Okay. Pengenalan, sel, membran plasma, komposisi kimia, metabolisme dan enzim, pembahagian sel dan respirasi sel. Okey, tajuk-tajuk ni cikgu dah ringkaskan, ya. Okey, manakala untuk tema yang kedua iaitu fisiologi manusia dan haiwan, ada 8 bab semuanya, iaitu bab 8 respirasi, bab 9 nutrisi dan pencernaan, bab 10 pengangkutan, bab 11 keimunan, bab 12 koordinasi dan gerak balas, iaitu sistem saraf, bab 13 homeostasis, ini sistem urinary, dan bab ke-14 sokongan dan pergerakan. Dan bab yang terakhir ialah pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan. Jadi kesemuanya ada 15 bab untuk biologi tingkatan 4. Okey, mari kita tengok satu persatu bab yang ada dalam biologi tingkatan 4. Okey, kita tengok bab yang pertama dahulu. Pengenalan. Okey, ada 4 subtopik di sini: bidang dan kerjaya, makmal, komunikasi dan penyiasatan saintifik. Okey. Dan bidang dan kerjaya, ada maksud biologi, bidang-bidang dalam biologi, perkembangan dan sumbangan. Okey, ini semua dan contoh-contoh kerjaya. Okey. Untuk makmal pula ada peralatan perlindungan diri, bahan yang dibuang dalam sinki, pengurusan bahan sisa, pengurusan kemalangan dan amalan dalam makmal. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, alat peralatan perlindungan diri dalam makmal, ini dia semua. Okey, dan untuk individu ini. Okey, dari Google sampai ke kasut makmal. Okey, untuk makmal pula dari stesen pancuran kecemasan sampailah ke kabinet keselamatan. Okey. Itu peralatan perlindungan diri. Bahan dibuang dalam sinki, ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Bukan semua boleh buang dalam sinki. Dan pengurusan bahan sisa, ada kategori bahan sisa itu A, B, C dan D. Ini dia untuk setiap kategori. Contohnya A, sisa tajam, B, sisa tak tajam, C, bangkai haiwan dan D, cecair. Okey. Kemudian pengurusan kemalangan. Ini untuk tumpahan lah. Tumpahan terutamanya bahan kimia dan tumpahan merkuri. Okey, bahaya. Tumpahan merkuri ini bahaya. Dan bahan-bahan kimia yang lain juga bahaya. Okey, amalan. Amalan yang perlu diamalkan dalam makmal lah. Etika pakaian, peraturan keselamatan, langkah keselamatan kebakaran, pengendalian barangan kaca dan bahan kimia, dan juga pengendalian spesimen hidup, bantuan kecemasan, sikap saintifik dan nilai murni. Okey, ini untuk amalan dalam makmal. Okey. Kemudian kita tengok komunikasi pula. Untuk dalam biologi, perkara yang digunakan untuk berkomunikasi ialah data dalam bentuk jadual, graf, lukisan biologi dan ciri-cirinya, satah, keratan dan arah. Satah, untuk satah ada 3 sagittal, frontal dan melintang. Untuk keratan ada keratan rentas atau keratan melintang dan keratan membujur. Dan arah pula ada 7 arah semua, ya. Superior, lateral, inferior, ventral, dorsal, anterior dan posterior. Okey. Itu adalah
dalam subtopik komunikasi, dan dalam subtopik penelitian saintifik ini ada eksperimen untuk dijalankan. Okey, itu untuk bab 1 pengenalan. Bab 2 sel. Okey, struktur dan fungsi proses hidup organisma dan aras organisasi. Dalam subtopik ni, pelajar menyediakan slide sel haiwan dan tumbuhan, dan pelajar melukis struktur berdasarkan mikroskop cahaya, dan pelajar komponen-komponen yang ada dalam sel tu berdasarkan mikrograf. Okey, fungsi komponen tu dan membanding bezalah komponen sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, kita tengok komponen berdasarkan mikrograf. Mikrograf ni ialah mikroskop elektron. Okey, di sekolah kita tak ada ni. Okey, kita cuma boleh tengok kita tengok dalam buku je lah. Okey. Okey, untuk haiwan dan tumbuhan komponennya mitokondrion, jasad Golgi, membran plasma, lisosom, nukleus, ribosom, jalinan endoplasma, ada dua jalinan endoplasma kasar, yang ni ada ribosom, ya, jalinan, dan yang kedua jalinan endoplasma licin, yang ni tiada ribosom. Okey, sitoplasma dan sitoplasma. Okey. Ini haiwan dan tumbuhan ni ada semua ni. Ini haiwan saja. Haiwan saja ada centriole. Okey. Haiwan maknanya tumbuhan tak ada centriole ni. Tumbuhan sahaja ada vacuole, chloroplast dan dinding sel. Maknanya tumbuhan semua ada ni tambah dengan 3 ni. Okey. Sekarang kita tengok proses hidup organisma unisel. Organisma unisel ni contohnya ameba, paramecium dan sebagainya. Okey, proses-proses hidupnya di sini dinyatakan ada 7 proses hidup organisma unisel. Ini pergerakan, pemakanan, respirasi, pertumbuhan, gerak balas terhadap rangsangan, perkumuhan dan pembiakan. Okey, untuk multisel pula ada sel khusus. Okey, jadi pelajar-pelajar perlu kenal pasti sel khusus yang ada dalam manusia dan tumbuhan. Fungsi. Okey, kita tengok dulu sel khusus dalam manusia. Sel saraf, sel otot, sel darah, darah merah, darah putih, sel epitelium dan sel sperma. Okey, sel sperma termasuk dalam sel pembiakan lah. Okey. Manakala untuk tisu pula, tisu epitelium, tisu saraf, tisu otot dan tisu penghubung. Tisu penghubung pula ada pelbagai seperti tisu penghubung longgar, tisu penghubung bergentian, tisu penghubung darah, tisu penghubung tulang. Okey. Tisu sel dan tisu. Okey, kita tengok dalam tumbuhan pula. Ada sel dan tisu juga. Okey, untuk sel dalam tumbuhan ada tube tapis, ada xylem, ada sel mesofil parisat, sel mesofil berspan, sel pengawal dan sel akar rambut. Okey, manakala tisu dalam tumbuhan ada 2 jenis tisu, iaitu tisu meristem dan tisu kekal. Tisu meristem ada tisu meristem apex dan tisu meristem sisi, manakala tisu kekal tisu epidermis, asas dan vaskular. Okey, untuk tisu asas ni parenkima, kolenkima dan sklerenkima. Untuk vaskular ada 2, iaitu xylem dan phloem. Okey. Jadi itulah untuk manusia dan haiwan. Nak kenal pasti. Okey, sel-sel khusus dalam manusia dan sel haiwan. Okey, dalam fungsinya. Kemudian kita tengok kepadatan dan fungsi. Okey, mitokondrion. Mitokondrion ni dia ada banyak, dia padat, ada banyak berbanding dengan sel-sel lain.
ada banyak dalam sel sperma, sel otot dan sel meristem. Okey, untuk kloroplas pula dalam sel mesofil, palisad dan sel mesofil berspan. Okey, manakala jalinan endoplasma kasar ataupun jasad Golgi dalam sel goblet dan jalinan endoplasma licin dalam sel hati, iaitu kepadatan komponen-komponen dan juga fungsinya lah. Dia berada di dalam sel mana dan juga fungsi dia. Okey. Dan kesan kekurangan. Okey, yang ni kita belajar dalam sel khusus organisma multisel. Okey. Sekarang kita tengok aras organisasi pula. Urutan kita sel daripada sel menjadi tisu, daripada tisu menjadi organ, daripada organ menjadi sistem, daripada sistem terbentuklah organisma. Okey. Dan dalam bab ini juga pelajar-pelajar perlulah mengenal pasti sel, tisu, organ dalam sistem organ. Okey. Ini fungsi sistem organ. Okey, kita tengok dalam manusia dan tumbuhan. Okey, sistem. Ada 11 semuanya sistem dalam manusia. Okey, sistem seperti respirasi, sistem otot, sistem pembiakan lelaki dan perempuan, sistem limfa, sistem endokrin, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem urinary, sistem rangka dan sistem integumen. Okey, dan dalam tumbuhan pula sistem pucuk dan sistem akar. Sistem pucuk batang, daun, pucuk, bunga dan buah. Kalau sistem akar pula semua akar lah, semua jenis akar. Okey. Itu sistem untuk manusia dan tumbuhan. Okey, jadi itu adalah untuk bab yang kedua, iaitu sel. Kita tengok bab yang ketiga pula, membran plasma. Struktur dan pergerakan bahan, struktur, keperluan pergerakan, komponen dan fungsi dan kedelapan. Kita tengok komponen dan fungsi. Okey, komponen dan fungsi berdasarkan model mozaik bendalir. Okey, model mozaik bendalir ni dia seolah-olah susunan mozaik tu rapat-rapat. Kita boleh tengok susunan dia, komponen-komponen tu. Okey. Ini dia komponen-komponen dia. Dua lapisan fosfolipid. Okey, yang ni ada kepala dan ekor yang berkutub, yang tidak berkutub. Kepala berkutub iaitu hydrophilic, ekor tidak berkutub iaitu hydrophobic. Hydrophobic ni dia takut air lah, fobia pada air. Okey. Kolesterol, glikolipid dan protein, ada banyak jenis protein. Protein pembawa, protein liang dan glikoprotein. Okey. Itu komponen dan fungsi. Pergerakan bahan. Okey, konsep pergerakan bahan dulu. Kita tengok ciri bahan merentasi membran plasma. Okey, molekul yang tidak berkutub, molekul kecil dan ion dan juga molekul besar. Itu ciri-ciri bahan yang bergerak merentasi membran plasma. Okey. Cara pergerakan pula. Pengangkutan. Ada beberapa jenis pengangkutan. Pengangkutan aktif dan pasif dan aktif. Okey. Pengangkutan pasif, resapan, ringkas dan resapan berbantu dan juga osmosis. Manakala pengangkutan aktif pula terdiri daripada pam natrium kalium dan juga pam proton. Okey. Kemudian pergerakan bahan dalam organisma hidup. Okey, pengangkutan pasif dan aktif tadi. Okey. Tadi kita tengok jenis dia. Okey, yang ini berlaku semasa bila? Ini dalam organisma hidup. Okey, pengangkutan pasif ni berlaku semasa, ini contoh-contoh dia. Pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah melalui resapan ringkas. Penyerapan semula air berlaku secara osmosis melalui tubul renal.
renal di ginjal, penyerapan air oleh akar rambut tumbuhan melalui osmosis, penyerapan molekul fruktosa berlaku secara resapan berbantu. Inilah, ini semua ini berlaku dalam organisma hidup ni. Ini contoh. Okey, pengangkutan aktif pula berlaku semasa bila? Ini penyerapan glukosa dan asid amino dalam vilus, penyerapan semula glukosa dalam tubul renal ginjal, pengangkutan sukrosa dari daun ke tisu fluem, dan penyerapan ion mineral oleh sel akar rambut tumbuhan. Okey. Itu dalam organisma hidup, pengangkutan dan jenis larutan. Jenis larutan isotonik, hipotonik, hypertonik. Okey, 3 jenis larutan. Okey, isotonik ni larutan A sama je dengan larutan B. Sama dari segi apa? Dari segi kepekatan. Okey, untuk hipotonik, kita kepekatan bahan pelarut A kurang daripada kepekatan bahan pelarut B. Okey, hypertonik untuk A, kepekatan bahan pelarut A lebih besar daripada kepekatan bahan pelarut dalam B. Dan kesan ke atas sel haiwan dan sel tumbuhan ni, jenis-jenis larutan ni ada kesan dia ke atas sel haiwan. Okey, hypotonik kesan dia hemolisis, hypertonik krinasi, dan isotonik tak ada perubahan, kekal. Okey, manakala dalam sel tumbuhan hypotonik, sel menjadi segar, hypertonik plasmolisis, dan isotonik flaccid. Okey, itu adalah jenis larutan. Okey, kemudian kita tengok pergerakan bahan dalam kehidupan harian. Okey, fenomena kelayuan tumbuhan dan aplikasi dia: minuman penghidratan semula, minuman isotonik, larutan salin, liposom, dan osmosis berbalik. Okey, itulah dia bab 3. Okey, untuk bab 4 pula ada 5 subtopik: air, sifat molekul, kekutuban, daya likitan dan muatan haba tentu, dan kepentingan air. Okey, karbohidrat pula. Kita tengok karbohidrat pula. Unsur, jenis, pembentukan dan penguraian, persamaan perkataan dan kepentingan. Okey, unsur dia adalah CHO, karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, jenis. Ada 3 jenis: monosakarida, iaitu monomer dia, disakarida dan polisakarida. D itu 2, poli itu banyaklah rantaian. Okey, monosakarida contoh dia glukosa, fruktosa, galaktosa. Okey, dan ia merupakan gula penurun. Disakarida terhasil daripada proses kondensasi. Okey, disakarida ni dia terhasil daripada proses kondensasi. Glukosa dan glukosa ni, glukosa daripada monosakarida ni, glukosa dan glukosa, ada 2 glukosa. Okey, proses kondensasi, okey, membentuk maltosa dan air. Okey, dan inilah jenis dia, maltosa. Maltosa ni disakarida. Okey, kemudian glukosa dengan fruktosa. Glukosa dengan fruktosa akan membentuk sukrosa dan air melalui proses kondensasi, sukrosa. Dan yang ketiga, glukosa dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa akan membentuk laktosa dan air melalui proses kondensasi. Jadi, inilah jenis disakarida: maltosa, sukrosa dan laktosa. Okey.
disakarida ni boleh terhasil melalui proses kondensasi dan ia juga boleh diuraikan melalui proses hidrolisis. Okey, contohnya maltosa. Maltosa tambah air, okey, maltosa dan air, kita tambahkan molekul air, ia akan membentuk glukosa dan glukosa. Okey, sukrosa pula akan membentuk glukosa dan fruktosa. Okey, manakala laktosa pula. Sekali lagi ya. Okey, disakarida boleh diuraikan melalui proses hidrolisis. Okey, maltosa ditambahkan satu molekul air akan membentuk glukosa dan glukosa, iaitu unit-unit monosakarida tadi. Okey, dan sukrosa jika ditambah satu molekul air akan membentuk glukosa dan fruktosa, manakala laktosa akan membentuk glukosa dan galaktosa. Ini semua adalah proses hidrolisis. Okey, hidrolisis. Ini nak diuraikan disakarida nak diuraikan kepada proses kepada monosakarida. Okey. Seterusnya polisakarida. Terhasil daripada proses kondensasi juga. Okey, boleh diuraikan melalui proses hidrolisis juga, tidak larut air, tidak manis dan tidak menghablur. Okey, pembentukan dan penguraian dah diterangkan tadi, bersamaan juga dah ditunjukkan tadi. Sekarang kepentingan pula. Okey, kepentingan karbohidrat ni sebagai sumber tenaga. Okey, glukosa itu adalah sumber tenaga. Simpanan makanan glycogen dalam sel haiwan dan kanji dalam sel tumbuhan. Struktur sokongan tumbuhan, situ selulosa dalam dinding sel tumbuhan. Okey, itu adalah untuk karbohidrat. Manakala untuk protein, kita tengok unsur dia CHON dan dalam kurungan ada SP, setengahnya. Okey, C karbon, hidrogen, oksigen, ada nitrogen juga. Protein ada nitrogen dan setengahnya ada sulfur dan fosforus. Okey. Jenis dia. Okey, asid amino, dipeptida dan polipeptida. Okey, asid amino ni sama macam karbohidrat tadilah, dia monomer. Okey, monomer. Okey, ada 20 jenis lebih kurang. Okey, dipeptida. Ia terhasil melalui proses kondensasi juga. Okey, asid amino tambah asid amino melalui proses kondensasi akan diperolehi dipeptida dan air. Okey, manakala dipeptida juga boleh diuraikan melalui proses hidrolisis. Dipeptida tambah air akan menghasilkan asid amino dan asid amino. Okey. Jadi dia diuraikan kepada asid amino yang dia dihasilkan tadilah melalui proses kondensasi. Okey. Jadi itu dipeptida. Untuk polipeptida pula sama dengan karbohidrat tadi, terhasil melalui proses kondensasi, boleh diuraikan melalui proses hidrolisis, tidak larut air, tidak manis dan tidak menghablur. Okey. Okey, kepentingan dia membina sel, membaiki tisu, sintesis enzim, hormon, antibodi dan hemoglobin, membentuk keratin pada kulit, kolagen pada tulang dan myosin pada tisu otot. Okey, itu untuk protein. Kemudian kita tengok lipid pula. Okey, lipid. Unsur dia CHO, karbon, hidrogen dan oksigen.
walaupun unsurnya sama, tapi dia punya kombinasi itu berlainan. Okey. Jenis ada 4 jenis, iaitu lemak, lilin, fosfolipid dan steroid. Okey, lemak adalah dipanggil triglycerida, okey, yang terhasil daripada proses kondensasi. Sama ya, terhasil melalui proses kondensasi semuanya. Okey, dan persamaannya 1 molekul gliserol dan 3 molekul asid lemak. Okey, ni akan menghasilkan triglycerida dan air. Ini triglycerida ni ialah lemak lah. Okey. Dan ia juga boleh diuraikan melalui hidrolisis. Terbalik je, triglycerida tambah air akan membentuk 1 molekul gliserol dan 3 molekul asid lemak. Okey, untuk gliserol pula, gliserol ni ialah jenis alkohol ya, 3 karbon. Asid lemak ada 2, lemak tepu dan tak tepu. Lemak tepu ni dia ada dalam bentuk pepejal pada suhu bilik dan sumber mentega dan lemak haiwan. Manakala asid lemak tak tepu pula, dia berada dalam bentuk cair pada suhu bilik dan sumbernya ialah minyak zaitun dan minyak ikan. Okey. Okey, untuk lilin pula. Lilin 1 molekul alkohol tambah dengan 3 molekul asid lemak. Okey. Lilin ni bersifat kalis air lah. Fosfolipid. Fosfolipid ni macam yang kita dah bincangkan tadi, ia adalah komponen utama membran plasma dan ia terbentuk daripada 1 molekul alkohol dan 2 molekul asid lemak dan 1 kumpulan fosfat. Okey. Steroid sebatian lipid tanpa asid lemak. Contoh dia kolesterol, testosteron, estrogen dan progesteron. Okey, itu steroid. Dan kepentingan lipid ni, kepentingan lemak apa dia? Simpanan tenaga haiwan sebagai pelapik dan sebagai penebat haba. Lilin, kita di kutikel daun tu ada lilin dan di sebum kulit. Okey, glikolipid memastikan kestabilan membran plasma, pasti sel dan kolesterol, sintesis hormon, steroid. Okey. Itu untuk lipid. Untuk asid nukleik pula, unsur CHONP, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan fosforus. Okey, monomer. Monomernya ialah nukleotida. Terdiri daripada 3 elemen, iaitu gula, pentosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Gula pentosa ni ada dua jenis, iaitu ribosa dan deoksiribosa. Manakala base nitrogen pula, base bernitrogen ada 5 jenis, iaitu adenina, guanina, sitosina, timina dan urasil. Okey. Monomer. Kemudian jenis. Jenis asid deoksiribonukleik, DNA, asid ribonukleik. Okey, kita tengok DNA ni dia terdiri daripada 2 rantaian polinukleotida berpintal. Okey, ini dipanggil struktur helix ganda 2. Okey, base bernitrogen dia A, dia berpasangan dengan T, G dengan C. Okey, manakala untuk RNA, rantai polinukleotida tunggal dan base bernitrogen dia, kita tengok dia tak ada T. Okey, dia tak ada T. T apa dia T? Ingat balik, T ialah timina. Okey, timina. Dia ada urasil. Okey, urasil U ni. Okey. Manakala jenis pula, jenis mRNA, tRNA, rRNA dan tRNA.
mRNA ni yang tengah famous sekarang ni. Apa dia mRNA ni? Vaksin kita, vaksin Pfizer tu. Okey, Pfizer tu menggunakan kaedah mRNA ni. M tu maksudnya messenger, utusan RNA. Okey. Tu jenis dia. Struktur nukleotida dan polinukleotida. Kepentingan pembawa maklumat pewarisan, penentuan ciri dalam organisma hidup, pembentukan kromosom. Pembentukan kromosom ni yang ketiga ni. Okey, macam mana pembentukan kromosom, DNA dan protein histone akan membentuk nukleosom. Okey, dan nukleosom berpintal akan menjadi kromosom. Okey. Inilah dia untuk asid nukleik. Jadi untuk kita dah habis tentang komposisi kimia bab 4. Okey, kemudian metabolisme dan enzim. Metabolisme, enzim dan aplikasi enzim. Metabolisme, apa dia definisi dia dan jenis dia, anabolisme dan katabolisme. Okey, enzim pula, definisi enzim, keperluan enzim dalam metabolisme, sifat umum. Sifat umum dia banyak juga, mempercepatkan tindak balas kimia, bertindak pantas, diberikan dalam kuantiti kecil dan sebagainya. Okey, boleh baca. Jenis intrasel dan ekstrasel dan mekanisme tindakan menggunakan hipotesis mangga dan kunci, dan faktornya adalah suhu, kesan pH, kepekatan substrat dan kepekatan enzim. Okey. Aplikasi enzim. Okey, aplikasi enzim ni kita boleh guna dalam kehidupan seharian dia, dalam kehidupan seharian. Okey, teknologi imobilisasi enzim. Contohnya enzim pencernaan, pektinase dan selulase. Okey, dan banyak lagi enzim-enzim yang digunakan. Okey. Jadi itulah untuk metabolisme dan enzim. Pembahagian sel. Okey, ada 4 subtopik di sini. Pembahagian sel, kita sel dan mitosis, meiosis dan isu kesihatan. Okey, untuk pembahagian sel, peringkat ada 2 peringkat, iaitu karyokinesis dan sitokinesis. Okey. Jenis, okey, jenis sel soma. Okey, terhasil melalui proses mitosis dan kromosom, ada kromosom diploid. Setiap sel ada 2 set kromosom, iaitu 2N. Okey. Dalam manusia 2N sama dengan 46. Ini adalah kromosom homolog. Apa dia kromosom homolog? Satu set daripada induk jantan. Okey, jadi panggil kromosom paternal, dan satu daripada kromosom maternal, dan ciri struktur serupa. Okey, itu adalah sel soma. Manakala sel gamet, sel pembiakan, sel gamet terhasil melalui proses meiosis. Okey, dan kromosom haploid. Okey, kalau sel soma, kromosom diploid. Kromosom haploid ini setiap sel ada satu set kromosom, iaitu N saja. Dalam manusia N sama dengan 23. Okey, itu jenis pembahagian sel, peringkat dan jenis. Yang kedua kita tengok kita sel dan mitosis. Okey, untuk kita sel ada interfasa ada G1S dan G2. Okey, dan fasa M. Manakala mitosis, okey, apa maksud mitosis? Peringkat dia ada
4 peringkat. Okey, PAMAT PMAT. Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Perbezaan mitosis dan dengan sitokinesis sel haiwan dan tumbuhan dan keperluan. Keperluan mitosis ni perkembangan embrio cicak lah, ekor cicak. Ekor cicak tu yang putus tu boleh tersambung balik. Okey, kecederaan, penghasilan individu baru, teknik pengkulturan, terapi stem dan teknik pengkulturan tisu tumbuhan. Okey. Itu kita sel dan mitosis. Meiosis pula. Maksud meiosis berlaku dalam testis dan ovari. Keperluan. Okey, memastikan bilangan kromosom diploid dikekalkan, menghasilkan variasi genetik. Okey, peringkat pula meiosis 1 ada PAMAT 1, okey. 1 dan meiosis 2 ada PAMAT 2. Okey, itu peringkat untuk meiosis. Isu terhadap kesihatan. Tumor ada 2 jenis, tumor benigna dan tumor malignant. Okey, meiosis yang tidak normal akan menyebabkan sindrom Down. Okey, itu pembahagian sel dan seterusnya bab ke-7, respirasi sel, penghasilan tenaga, keperluan menghasilkan tenaga untuk aktiviti sel hidup, substrat utama glukosa. Jenis respirasi sel ada 3, respirasi aerob, respirasi anaerob dan fermentasi. Respirasi aerob yang berlaku dengan kehadiran oksigen, anaerob tanpa kehadiran oksigen, dan fermentasi ialah laluan alternatif untuk dapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Okey. Respirasi aerob. Okey, bagaimana penghasilan tenaga? Kita tengok penghasilan tenaga melalui proses yang pertama dalam sitoplasma, glikolisis. Satu glukosa akan menjadi 2 piruvat. Okey, sekali lagi ya. Penghasilan tenaga dalam respirasi aerob. Proses yang berlaku adalah proses glikolisis. Ia berlaku dalam 2 keadaan. Itu yang pertama dalam sitoplasma, yang mana dalam sitoplasma ni 1 molekul glukosa diuraikan menjadi 2 molekul piruvat. Kemudian 2 molekul piruvat ni dia akan masuk dalam mitokondrion. Okey, dan berlakulah pengoksidaan piruvat yang menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey. Persamaan perkataan untuk inilah glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey. Glukosa tindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, itu respirasi aerob. Fermentasi. Okey, yang ketiga fermentasi. Maksud jenis fermentasi. Fermentasi alkohol, fermentasi asid laktik. Ini 2 jenis fermentasi. Maksud persamaan perkataan. Glukosa glukosa diuraikan kepada etanol, karbon dioksida dan tenaga. Tenaga yang terhasil adalah 210 kilojoule. Okey. Kalau yang dalam respirasi aerob tadi, tenaga yang terhasil adalah jauh lebih tinggi, iaitu 2898 kilojoule. Okey. Fermentasi alkohol ini berlaku dalam yeast dan tumbuhan seperti pokok padi. Okey, kemudian fermentasi asid laktik. Maksud dan persamaan perkataan.
glukosa diuraikan kepada asid laktik dan tenaga. Okey. Dan fermentasi asid laktik ini berlaku dalam sel otot manusia dan lactobacillus. Okey, sel otot manusia pada aktiviti cergas akan menghasilkan hutang oksigen, dan pada waktu pemulihan hutang oksigen dibayar. Dalam lactobacillus pula, asid laktik menggumpalkan protein susu menjadi dadih atau yogurt. Okey. Penghasilan tenaga daripada glukosa dalam sel otot manusia, lactobacillus dan yeast, eksperimen fermentasi yeast, dan Bandy-Baezer respirasi aerob dengan fermentasi. Okey, ini dia Bandy-Baezer respirasi aerob, penguraian glukosa secara lengkap dengan kandungan oksigen, manakala fermentasi yeast penguraian glukosa secara tidak lengkap tanpa oksigen atau oksigen terhad. Berlaku dalam sitoplasma dan mitokondrion. Berlaku dalam sitoplasma saja. Menghasilkan air, tidak menghasilkan air. Glukosa dioksidakan secara lengkap kepada karbon dioksida dan air. Glukosa dioksidakan secara tidak lengkap kepada etanol dan karbon dioksida atau asid laktik. Satu molekul glukosa menghasilkan 2898 kJ dan satu molekul glukosa menghasilkan 210 kJ untuk fermentasi alkohol atau 150 kJ untuk fermentasi asid laktik. Okey. Okey, kita untuk bab 7 respirasi sel. Okey, kita dah habis untuk tema yang pertama, iaitu asas biologi.